Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita, dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan umil kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. InsyaAllah pagi ni kita sambung pengajian kita, yang mana hari Sabtu pagi dan Ahad tu saya ada kuliah online juga untuk tempat lain lah. Jadi memang Sabtu Ahad ni Sabtu Ahad setakat ni ada sebahagian Sabtu dan Ahad tu dia akan ada kelas lah untuk tempat lain. Jadi kita fokus setakat ni insyaAllah Isnin sampai Jumaat. Kecuali kalau ada Sabtu Ahad yang kosong, insyaAllah saya sambung lah. Kemudian ada beberapa orang yang tanya melalui WhatsApp ada. Apa soalan dia tak ingat lah. Sekejap tengok soalan. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Ustaz? Jadi ada beberapa orang yang dihantar WhatsApp lah tanya soalan. Mana orang dia tak nampak lagi ni. Dia tanya tentang semalam atau bukan semalam, hari itulah dalam siri yang keberapa itu saya ada jelaskan tentang wujud itu ada yang mutahayyiz dan ghairu mutahayyiz. Kemudian ada satu lagi yang halun fil mutahayyiz, menempel ataupun menempati, qaim lah pada mutahayyiz. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah membahagikan wujud itu, maksudnya untuk membezakan kewujudan itu sendirilah. Membezakan kewujudan itu. Sebab ada Wahabi kata kalau ingin kita kalau kita menolak persamaan yang mutlak di antara, nanti perbahasan akan ada nanti perbahasan dalam bab mukhalafatuhu lil hawa.
Sekejap saya kena top up sikit sebab the line mula tak ada. Line top apa cantik kan, booster dah habis. Semua kuota dah habis. Jadi ada yang bertanya tentang masalah tahayus, ghairu mutahayyiz kan, dengan mutahayyiz tu lah. Sebab ada ibarat kan, dia bagi contoh tu. Contohnya at-tahayyuz lil jirmi tu. Contoh, akal tidak boleh menerima bahawa jirim itu tidak mengambil ruang. Jadi di situ dia tanya macam mana kita boleh tahu yang Allah tu tidak mutahayyiz, selain Allah mutahayyiz. Jadi kalau orang kafir tanya dalil, apa kita nak jawab? Inilah dia, kita mengaji kitab ni, itulah dia tujuan dia. Jadi antara tujuan utama kita belajar akidah dengan dalil akli, salah satu tujuan dia adalah untuk orang bukan Islam lah. Kalau orang bukan Islam ni, kalau kita bagi dia dalil Quran hadis lah, mana dia percaya, dia tak percaya. Jadi salah satu tujuan lah kita belajar dalil akli ni memang untuk bagi dalil kepada orang yang bukan Islam. Mungkin dia tak percaya Quran hadis. Jadi macam mana dia nak terima dalil Quran hadis sebagai dalil? Jadi kita guna dalil akli sebab dia pun ada akal. Jadi kepentingan kita mengkaji perkara tersebut secara akal itu, dia ada dia punya muqaddimah dia lah. Saya sebut al-ara'ut tabi'iyat, bukan a'rad tabi'iyat, al-ara'u jamak bagi ra'yun. Al-ara'u pakai alif, ra, alif, hamzah. Al-ara' jamak bagi ra'yun. Al-ara'ut tabi'iyat, pandangan-pandangan atau pendapat mengenai tabi'iyat. Tabi'iyat ni fizik, perkara yang wujud. Jadi sebab dia itu antara yang paling penting sekali, sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala kata laisa kamislihi syai'. Jadi itulah kena dengar kuliah saya daripada awal tu, 1 2 3 sampai 6, lepas tu baru masuk kitab. Dia shortcut ni tu masalah tu. Mengaji akidah ni lompat-lompat, pening, tak faham. Satu-satu kena tengok. Kuliah sebelum saya mulakan kitab kan, sebelum kita mulakan kitab ni kan, ada tu kuliah akidah siri 1, siri 2 sampai 6. Lepas tu baru buka kitab kan. Jadi kena tengok satu-satu, ikut susunan. Kalau rasa bosan panjang sangat, payah. Dia bukan apa, nanti kerana benda tu dah diterangkan, cuma kita tak dengar. Tapi tak apalah, saya akan ulang-ulang juga. Bagus juga ada feedback kan, orang yang nak tahu. Tapi tengok semua siri. Jadi bila Allah kata laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un, asal dia laisa syai'un kamitslillah. Kaf itu ada banyak pembahasan, tetapi makna dia yang dia nak sampaikan di situ, dalalah dia lah, laisa syai'un mislullah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Laisa syai'un mislallah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dan dia talazum, dia ada kelaziman, saling melazimi, iaitu Allah pun tidak menyerupai sesuatu. Apabila sesuatu itu tidak menyerupai Allah, maka Allah pun tidak menyerupai sesuatu. Jadi kita nak mengkaji Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh kaji Allah Taala. Maklumat-maklumat yang diberikan oleh Allah Taala tentang dia sendiri kepada kita hanya melalui Quran dan hadis saja. Quran dan hadis. Nabi sendiri pun tak pernah tengok Allah Ta'ala lagi. Maka Nabi menceritakan. Allah Ta'ala pun menyampaikan wahyu kepada kita untuk menceritakan siapa dia. Dan Allah Ta'ala tak pernah cerita pasal zat dia.
Allah Ta'ala tak pernah cerita pasal zat dia tu. Hakikat zat dia tu memang tak tahu. Tak pernah cerita pun. Dan kalau Allah cerita sekalipun hakikat zat dia tu, kita takkan tahu ni. Sebab dah tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dan kita tak nampak Allah itu. Jadi kalau Allah Ta'ala cerita pun zat aku macam ni, macam ni, macam ni, kita takkan fahamnya. Pasal manusia ni dia hanya boleh faham benda yang dia pernah tengok tu saja. Manusia ni dia hanya faham benda yang dia pernah tengok. Jangankan Allah, benda-benda dunia pun, kalau saya sebut satu perkara yang mungkin sebahagian daripada tuan-tuan tak pernah tengok benda tu, pun tak faham. Sebelum ni saya selalu buat contoh Zaktar. Jadi berapa ramai yang tak faham Zaktar tu apa dia. Saya cakap, tahu tak Zaktar tu apa dia? Zaktar. Bila saya sebut Zaktar tu apa dia, mungkinlah ada ustaz-ustaz mungkin tahu Zaktar tu kan. Bila manusia tak tahu, tak pernah tengok benda tu, kita sebut pun dia tak tahu. Walaupun benda tu makhluk juga. Contoh, saya bagi contoh Zaktar. Jadi selalu saya tanya, tahu tak Zaktar tu apa dia? Mungkin binatang, mungkin pokok, mungkin nama pokok, mungkin nama bunga, mungkin nama buah-buahan, mungkin nama binatang, atau mungkin nama benda, mungkin nama makanan, mungkin nama macam-macam boleh jadi. Yang tahu pula. Ini contoh, nak bagi contoh. Jadi Allah Ta'ala tu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah tu tak ada sesuatu pun sama dengan dia, dan dia pun tak sama dengan sesuatu. Jadi kalau Allah beritahu dekat manusia yang dia ni apa dia, pun kita takkan faham selagi kita tak pernah melihat Allah itu. Nanti di syurga kita akan lihat Allah lah. Kemudian Allah kena menggunakan juga lafaz-lafaz yang dipahami oleh manusia. Allah Ta'ala menggunakan lafaz-lafaz yang difahami oleh manusia. Allah wujud, Allah Ta'ala itu melihat, mendengar, berkuasa. Dan juga ada pula lafaz-lafaz pula yang mutasyabih, tangan, wajah, kaki. Jadi di situlah punca munculnya mujassimah, musyabbihah, mu'attilah. Masing-masing sebenarnya nak mencari kebenaran. Kalau Mu'tazilah yang dipanggil Mu'attilah tu, dia menafikan semua kerana tak mau menyamakan Allah Ta'ala. Dia punca dia sebenarnya ayat tu je, laisa kamitslihi syai'. Itu punca paling besar sekali. Jadi perpecahan di kalangan umat. Kenapa? Allah Ta'ala dah memang buat macam tu. Itu tak boleh tanyalah kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat tu. Itu pergi tanya Allah lah, yang tanya saya lah. Memang satu ujian untuk manusia. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Allah Ta'ala buat contoh tentang lalat kan. Jadi orang Yahudi petikai kan. Maka Allah Ta'ala kata yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Al-Quran, Allah Ta'ala menyesatkan. Allah Ta'ala menyesatkan ramai manusia dengan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk, memberi hidayah petunjuk kepada ramai manusia juga. Yudillu bihi kathira. Allah menyesatkan bihi dengan Al-Quran. Maksudnya bihi itu dengan perumpamaan yang Allah buat lah. Perumpamaan yang Allah buat dalam Quran. Kathira, ramai manusia. Wa yahdi bihi kathira. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk dengan Al-Quran, perumpamaan yang Allah buat dalam Quran, ramai manusia. Ini Allah sendiri yang sebut macam tu. Memang ada ayat-ayat Al-Quran lah yang akan menyebabkan orang tersesat, dan ada yang mendapat petunjuk. Jadi yang menyesatkannya bukan Allah, bukan ayat Quran. Maksud saya bukan Al-Quran lah. Maksudnya kalau hakikatnya memang Allah menyesatkan, itu bab lain lah, nanti qada dan qadar tu. Jadi ayat itu nak bagi tahu, kata dengan sebab salah memahami ayat Al-Quran lah Allah Ta'ala menyesatkan sebahagian manusia, dan dengan sebab memahami Al-Quran dengan betul lah Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada sebahagian manusia. Asbab dia. Hakikat memang Allah Ta'ala. Kita Asy'ariyah, kita Ahli Sunnah, memang hakikatnya secara hakikat memang Allah Ta'ala yang tentukan segala-galanya.
bukan qadariyah. Nanti itu nanti bahas satu-satu. Itu dalam sifat wahdaniyah fil af'al dengan sifat qudrah dan iradah, itu ada pembahasan khusus tentang qada dan qadar. Ramai orang memang confuse bab ni. Jadi dia Allah Taala menggunakan Al-Quran itu dengan lafaz-lafaz yang manusia faham. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai', ujung tu dia sambung wa huwas samiul basir. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan contohnya kata ja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj. Kami jadikan manusia daripada air mani. Nabtalihi, kami uji mereka. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Boleh mendengar dan boleh melihat. Kemudian Allah pula laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Allah Taala tak sama dengan Allah, tiada ada sesuatu yang sama dengan Allah, maksudnya Allah pun tak sama dengan segala sesuatu, dan dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Macam mana ni Allah Taala ni? Kejap dia kata dia tak sama dengan makhluk, lepas tu dia kata dia melihat, dia mendengar. Lepas tu dalam ayat lain dia kata manusia melihat mendengar. Oh, samalah tu. Itu Wahabi punya ayat. Kalau macam tu bolehlah kata Allah Ta'ala ada tangan, kita pun ada tangan. Allah Ta'ala ada mata, kita pun ada mata. Bolehlah. Kan? Itu punca dia. Itu pun punca. Itu saya tak nak bahas di sini lah. Sebab nanti dalam bab dia, sampai di bab mukhalafah lil hawadis itu. Mukhalafatuhu lil hawadis itu akan ada pembahasan di situ. Ini pasal ada yang tanya tu contoh je kan. Contoh dia tanya dia bagi contoh hukum akal yang wajib. Maka hukum akal yang wajib itu contoh dia bagi jirim itu tahayuz. Mustahil jirim itu tidak tahayuz, maksudnya mustahil jirim itu tidak mengambil ruang. Lepas tu daripada situ kan macam mana kita tahu Allah tu tak mengambil ruang? Dia tanya pula. Jadi sebab itulah bila Allah kata laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Taala, maka ulama kita mengkaji syai' itu. Nak mengkaji Allah tak boleh, maka mengkajilah syai'. Yang kita boleh kaji syai' je lah. Kita nak kaji Allah, nak buat perbandingan. Allah kata Allah tidak ada syai' yang sama dengan Allah, dan juga dia talazum, Allah pun tak sama dengan syai'. Nak kaji Allah, sedangkan ayat Quran, dalam Quran sebut Allah melihat mendengar, sama je. Manusia pun melihat mendengar, Allah wujud, manusia wujud. Kan berapa banyak lafaz-lafaz yang Allah gunakan untuk Allah Taala, dan Allah gunakan juga untuk manusia. So di mana dia punya laisa kamitslihi syai' dia tu? Di sinilah punca terjadinya perpecahan. Inilah punca dia. Kita kata tiga kelompok. Satu yang memang bila dia dah faham laisa kamitslihi syai' itu, memanglah Allah tak sama dengan segala sesuatu memang tak sama dengan Allah langsung, maka semua dia nafi. Itu namanya mu'attilah. Dia panggil pada golongan yang menafikan tu dipanggil mu'attilah, mentaktilkan sifat Allah. Maknanya sifat dan wasfun dua-dua sekali kan. Dalam saya dah sebut tentang sifat mausuf dan wasfiyah, isim musamma dengan tasmiyah, itu kan saya dah bahas dalam kuliah sebelum ni. Jadi oleh kerana berpegang kepada laisa kamitslihi syai', maka dia menafikan semua. Apa yang Allah Ta'ala sebut tentang mensifatkan tentang diri dia, tentang zat dia, semuanya dinafikan. Tetapi penafian itu pun perlu diperincikan. Yang dinafikan tu Al-Quran ke, atau dinafikan makna bagi Al-Quran itu ke, atau dinafikan secara mutlak ke, atau dinafikan ayat itu sebagai sifat ke? Itu perlu kajian juga. Kena faham, walaupun Mu'attilah dinafi apa? Dinafi ayat Quran. Kalau dinafi ayat Quran, kufur lah. Itu jelas. Takkan dia bodoh kot. Kena tahu yang dinafikan tu apa dia. Kemudian ni satu kelompok lagi, isbat. Dia isbat semua. Bila dia isbat semua, jadi mana so apa makna laisa kamitslihi syai'?
isbat semua. Tak boleh nafi. Kalau nafi bermakna ta'til. Contoh Mu'attilah ni seperti Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan sebahagian yang lain lah. Lepas tu dia masukkan Asy'ariyah juga dalam tu, katanya Asy'ariyah pun menafikan juga sifat. Tapi yang pandai sikit Asy'ariyah ni dia kata sebahagian nafi, sebahagian isbat. Itu yang pandai sikit. Tak tahu Asy'ariyah pun, tak kenal Asy'ariyah pun sebenarnya. Cakap banyak orang tak payah layan. Kemudian yang jenis tak mau menafikan ayat Quran ni, isbat semua. Jadi bila isbat semua, so macam mana dengan laisa kamitslihi syai' tu, kata Allah tak sama dengan makhluk satu pun. Sebab Allah guna syai' tu. Laisa kamitslihi syai'. Syai' sesuatu apa pun, maksudnya dari sudut mana pun tak sama. Itu nantilah saya jelaskan dalam Mukhalafah lil Hawadis. Dobit mumatsalah tu apa dia? Apa dobit mumatsalah dan dobit mukhalafah tu yang paling penting kena faham. Itu mengaji sifat 20 ni selesai. Tapi ngaji betul-betul lah, ngaji dengan orang yang betul-betul faham lah. Bukan saya. Saya hanya tolong menyampaikan saja. Baca kitab-kitab ulama jelas. Tapi tak boleh baca 1-2 kitab. Kena baca semua kitab Asy'ariyah baru boleh faham. Allah akan bagi kefahaman lah. Mujahadah kita tu kan, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mujahadah kita tu lah Allah Ta'ala buka kan. Baca 1-2 kitab, ngaji setahun 2, 3-4 tahun, 10 tahun, dah rasa alim besar lah. Lepas tu tak boleh kita, tak boleh taklid. Nanti jumud kita kena ijtihad juga. Allah tak selesai semua hidup kita habiskan masa untuk belajar, membaca, memahami dan mengajar kitab-kitab. Jangankan semua bidang, satu bidang pun sampai mati pun tak cukup. Asy'ariyah punya kitab sahaja kalau nak baca daripada Imam Abul Hasan Asy'ari ataupun sebelum tu Ibnu Kullab sampai sekarang ni, semua kitab Asy'ariyah kita nak baca, nak faham, mati pun tak sempat habis. Belum lagi fiqh ni, belakang ni semua fiqh Syafi'i saja ni. Kemudian tafsir lagi ada 30 lebih tafsir saya ada. Ada hadis lagi lah, separuh rumah hadis di kitab. Ingatkan mati memang tak dan baca. Lepas tu kita tak boleh jumud, kita kena ada pendapat sendiri, ijtihad sendiri. Tak faham saya orang macam ni. Dia punya penilaian dia tu macam mana, saya pun tak faham. Jadi ulama-ulama mengkaji laisa kamitslihi syai' itu. Jadi yang saya bagi tu contoh lah. Di sini bila ulama kita mengkaji syai' itu apa dia, syai' itu ma siwallah. Syai' itu ma siwallah tu syai'. Nanti ada isu kan, saya sebutlah. Ada juga khilaf, adakah Allah itu syai' atau bukan. Ada dalil yang menunjukkan Allah itu syai'. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi kalau dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajhah itu kan mustasna, mesti sebahagian daripada mustasna minhu. Tak mungkin mustasna itu terkeluar daripada mustasna minhu, sama ada istisna dia muttasil ke atau munqati' ke. Mustasna mesti sebahagian daripada mustasna minhu. Jadi dalam ayat itu menunjukkan mustasna minhunya syai', kemudian yang diistisnakan tu Allah. Jadi Allah mestilah termasuk dalam syai'. Itu dalil bagi ulama yang mengatakan Allah itu termasuk syai'. Ada sebahagian yang mengatakan Allah Ta'ala itu bukan syai'. Sebab apa? Allah Ta'ala itu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, menciptakan segala syai', Allah pun syai' juga. Jadi Allah menciptakan Allah sendiri. Kan? Itu dalil dia. Jadi berkata syai' itu bukan Allah. Dan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu berkuasa atas segala syai', segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala berkuasa atas diri dia jugalah kalau dia berkuasa atas segala syai', kalau Allah tu termasuk syai'. Sedangkan kalau Asy'ariyah kita belajar kan, tanjis, ta'alluq sifat kudrah itu tidak berta'alluq dengan benda-benda yang wajibat dan mustahilat, hanya berta'alluq dengan benda yang mumkinat saja. Jadi sebab tu innallaha ala kulli syai' itu tak boleh masukkan Allah dalam syai' di situ. Faham ke tak ni? Ini bukan senang ni, kita nak memahami ulama-ulama punya perbahasan, tapi pelan-pelan insya-Allah. Pelan-pelan. Saya tak berniat pun sebenarnya nak bahas dalam-dalam, tetapi ada yang tanya dalam-dalam. Kita pun koreklah dalam-dalam. Jadi
uh, Itu nanti kemudian Allah tu syait ke Allah bukan syait ke, itu bukan. Maknanya yang rajihnya memang Allah termasuk syait, tetapi asraful asya. Dia kata Allah tu ashraful asya nanti, tapi dia ada syait yang akan ada dobit yang dari segi bermasalah dengan mukhalafah dia. Itu nanti dalam bab mukhalafah lil hawa insya-Allah. Okay, jadi nak menjawab soalan tu nanti sampai pada tempat dia segala persoalan akan terjawab insya-Allah. Nanti itu contoh je. Macam mana kita tahu Allah tu ghairul mutahayyiz? Itu jawapan dia, Allah tu laisa kamitslihi syai'. Jadi bermula daripada sifat nafsiyah itu sendiri sudah kita letakkan mukhalafah itu. Berbeza dengan Ibn Taymiyah Wahabi lain. Dia cuba nak tatbik. Sebenarnya Ibn Taymiyah dengan Wahabi ni masalah dia tak nak nafi, dia nak tatbikkan antara laisa kamitslihi syai' dengan ayat-ayat sifat khabariyah yang lain. Maksud saya sifat khabariyah ni itulah sifat-sifat yang mutasyabihat lah. Itu dia memanggil dalam akidah sifat khabariyah. Jadi cuba nak tatbik sebenarnya. Ibn Taymiyah tak nak nafikan semua. Ar-Rahmanu ala sistawa, dia tak nak nafi. Yadullah fawqa ini, dia tak nak nafi. Dia nak isbat juga. Dalam masa yang sama dia isbat juga. Laisa kamitslihi syai'. Maka dia ada dia punya teori dia nanti. Buat mukhalafah dan mumasalah secara ijmali dan tafsili. Boleh secara ijmali, tak boleh secara tafsili. Nanti ada dia punya hujah-hujah. Dia Ibn Taymiyah ni dengan Wahabi ni, dia bukan nak menjisim Allah Ta'ala juga asalnya, tetapi natijah daripada dia punya hasil itu boleh membawa, boleh yufdi ila tajsim, itu sahaja kata ulama'. Tetapi sebenarnya kalau dikaji balik hakikat sebenarnya bahkan bukan yufdi ila tajsim, memang tajsim pun. Itu ada nantilah. Sebab apa? Wahabi tak percaya Ibn Taymiyah itu tajsim. Tapi kalau baca kitab Ibn Taymiyah, kita tahu dia memang tajsim. Nanti kenapa itu saya kena korek lah kitab Ibn Taymiyah. Semua kitab Ibn Taymiyah hampir semualah saya ada semua. Jadi dengan bantuan kitab Syekh Said Fudah kan, di situ Kashifus Saghir, dia korek semua akidah-akidah Ibn Taymiyah. Bandingkan antara Ibn Taymiyah punya usul dengan kita punya usul. Jadi punca dia itu je, laisa kamitslihi syai'. Jadi bila kita Asy'ariyah ni memang daripada asal lagi, sebab apa? Dobit bagi mukhalafah atau masalah itu dilihat pada asal dia. Asal dia adalah zat. Kita akan bahagikan semua benda ni kepada dua saja, satu zat, satu sifat. Kalau nisbah di antara zat dan sifat itu kan, itu benda yang iktibar. Ambil zat dan sifat. Jadi sifat ini dia adalah furuk daripada zat. Dia qaim pada zat. Bahkan dia tak boleh qiyam binafsih kan sifat ni. Sifat mesti dia qaim pada zat. Jadi dobit mumasalah dan mukhalafah itu mesti pada zat. Tak boleh kita tengok dobit dia pada sifat. Dobit dia mesti pada zat. Jadi sebab tu zat itu sendiri mula-mula sekali mesti dibezakan dulu. Kalau sudah ada perbezaan yang ketara di antara zat Allah dengan zat syai' yang lain, masih wallah, baru lepas tu kalau kita sifatkan apa saja kepada Allah atau kepada makhluk dengan menggunakan lafaz yang sama, takkan sama. Faham kat situ? Jadi zat tu dulu. Jadi zat itu dia punya sifat nafsiyah dia tu dibezakan dulu. Sebab tu sifat nafsiyah bagi Allah hanya wujud. Wujud pun dihukumi wujud itu dengan wajibul wujud. Syai' yang lain wujud juga, tapi dihukumi dengan mumkinul wujud. Maka dia punya dobit mumasalah dan mukhalafah itu pada sifat nafsiyah zat menurut hukum akal. Dihukumi sifat nafsiyah bagi zat itu dengan wajib, mustahil dan harus. Di situlah dobit mukhalafah dan mumasalah bagi Asy'ariyah. Jadi Allah Ta'ala tu wujud, makhluk wujud. Sama lah dia kata. Ada qadrul mushtarak. Ada qadrul mushtarak bainal wujudillah wa bainal wujudil asya'. Dia kata. Kalau macam tu tak bolehlah kata Allah wujud, makhluk wujud.
nanti ada qadrul mushtarak kata dia. Nak tanya qadrul mushtarak min haisu mana? Kalau qadrul mushtarak min haisul lafzi, dia tak memberi langsung mukhalafah atau masalah. Faham tak ni? Kalau qadrul mushtarak min haisul lafzi, langsung tak bagi dobit muasalah. Tak mengaji tak faham lah. Ada guna lafaz itu langsung tidak ada qadrul mushtarak dari segi makna. Gunalah lafaz yang sama sekalipun takkan memberi mumasalah. Sebab lafaz itu madallah alal makna. Hanya lafaz, banyak lafaz-lafaz yang mushtarak misalnya kan. Lafaz quru boleh jadi haid, boleh jadi suci. Kemudian Indonesia punya lafaz sama dengan Malaysia punya lafaz tapi makna lain-lain, betul? Bisa, Indonesia masuk bisa boleh. Kita bisa maknanya bisa tu, bisa binatang, ular, bisa kalajengking, kan? Lafaz sama, makna lain. Lafaz mushtarak. Maka tidak ada qadrul mushtarak pada lafaz. Dia qadrul mushtarak pada makna. Dan makna pun makna yang pada asal, bukan makna pada furuk. Makna pada asal sebab apa? Zat itu adalah asal, sifat itu furuk. Jadi bila kita dah membezakan antara zat Allah Ta'ala, sifat nafsiah bagi zat Allah Ta'ala berbeza dengan sifat nafsiah bagi zat jirim, maka lepas tu kita kata Allah melihat, makhluk melihat, takkan ada persamaan. Takkan ada persamaan. Itu nanti dalam bab mukhalafah lil hawadis. Sebab tu kita ulama kita mengkaji syai' itu punya sifat nafsiah. Jadi syai' punya sifat nafiah tahayyuz. Jadi Allah ghairu mutahayyiz. Jadi pada sifat nafsiah itu dibezakan dulu awal-awal. Lepas tu bila dah zat Allah Ta'ala itu ghairu mutahayyiz, maka kita kata Allah Maha mendengar pun tak akan timbul isu persamaan di antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia, makhluk. Habis tu bolehlah kita kata tangan Allah sebab apa, zat dia dah lain, tangan lah. Itu nanti lain, itu bab lain. Itu bab lain pula. Pasal apa? Penggunaan lafaz yang mewakili sifat, penggunaan lafaz yang mewakili zat, itu nanti ada impact terhadap pemahaman masyarakat. Ada impact terhadap pemahaman masyarakat. Jadi kalau sifat dia tidak mempunyai kaifiat. Kalau zat dia ada kaifiat. Nanti kita bahas insya-Allah. Itu tentang persoalan. Jadi bila mengkaji syai' itu, bila Allah Ta'ala, bila ulama kita mengkaji syai', di situlah timbulnya dipanggil ara'ut tabi'iyat. Al-ara'ut tabi'iyat itu maksudnya pendapat-pendapat mengenai fizik lah. Maksudnya syai' itulah. Al-ara'ut tabi'iyat itu mengkaji syai'. Jadi kita kaji apa itu syai', kemudian kita nafikan syai' itu daripada Allah Ta'ala. Kalau falsafah dia dipanggil makulatul asyar. Makulah asyar. Jinsil a'la yang 10 tu. Makulah tu maksud jinsil a'la yang 10. Di situ dia nafi, dia buat makulatul asyar. Tapi kita tak ambil lah. Ulama-ulama mutakallimin tak sependapat dengan makulatul asyar falsafah. Sebab bagi falsafah tu, bagi dia yang makulah asyar tu satu jauhar, 9 lagi arat, semuanya wujudi, qaim, fil kharij. Jadi ulama kita tolak, tak pakai yang tu. Tak semua arat itu wujudi. Itu nanti. Itu nak takhasus mendalami boleh insya-Allah. Pelan-pelan. Ini kita mengajar akidatul awam ataupun kifayatul awam. Boleh bahas juga. Maksud saya, kalau orang awam jangan pening-pening tentang apa yang saya bahas dalam-dalam itu, ambil yang akidah dan dalil ijmali saja. Itu yang wajib. Adapun perincian-perincian ni yang saya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang tanya ni pun kadang ustaz-ustaz kan. Jadi yang perinci-perinci tu orang awam tak apalah. Tak payah tak tahu tak apa. Tak wajib tahu pun. Cuma ada yang seronok rot Wahabi kan. Tak payah nak rot Wahabi, bukan nak rot Wahabi kalau tak ada ilmu ni. Dia kena betul-betul mendalam ilmu, dan yang kita nak berhujah dengan dia pun kena orang berilmu. Kalau orang si Wahabi tu pun jahil, lagi takkan ke mana punya. Dia kena betul-betul duduk bincang muzakarah baru boleh. Mana itu ibarat sambung sampai mana?
Contoh bagi ni wajib lupa tak tanda pula dah. Kan? Tentang tahayuz tu Kemudian dia kata apa, saya ulang balik, kat tahayuz lil jirmi ai akhzahu qadran minal faraq. Contoh perkara yang wajib itu ialah jirim itu mengambil ruang. Kemudian wal jirmu kasyajar wal hajar, dia bagi contoh. Jirim itu contohnya lah, di sini dia tak bagi definisi yang tepat. Maksudnya dia tak buat definisi lah. Bukannya hadut tam, hadun naqis ataupun rasam tam, rasam naqis dalam mu'arraf ataupun qaul syarih dalam mantik tu, bukan. Di sini dia bagi dalam bentuk contoh. Dia bagi contoh lah, maknanya syajar dengan hajar itu jisim. Maksudnya pokok, batu, contoh-contoh bagi jisim, termasuklah manusia lah. Kemudian dia kata fa iza qala laka syakhsun inna syajarata lam ta'khus mahallan minal ard masalan. Sesungguhnya pokok tidak mengambil tidak mengambil mahallan minal ard, satu ruang daripada bumi. Contohnya la yasduqu aqluka bizalik, maka akal kamu tidak akan membenarkan perkara tersebut. Pokok tak ambil ruang, pokok tak ambil ruang, kan akal tak boleh terima. Lianna akhzaha mahallan, kerana sesungguhnya pengambilan pokok itu bagi ruang itu wajib. Pokok wajib mengambil ruang. La yasduqu aqluka bi adamihi, akal kamu tak boleh membenarkan akan ketiadaan pokok mengambil ruang. Itu contoh, dia bagi contoh yang bagi yang perkara yang wajib menurut akal. Kemudian yang kedua, wal mustahilu. Adapun perkara yang mustahil itu huwal ladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, iaitu sesuatu perkara yang mana tidak tergambar pada akal oleh kewujudannya. Saya dah beritahu yang mudah kan, maknanya akal tak boleh terima adanya benda tu, mesti tiada. Ai la yasduqu aqlu biwujudihi, akal tidak dapat membenarkan akan adanya perkara tersebut, wujudnya perkara tersebut, akal tak boleh terima sebab dia mustahil, tak logik. Fa iza qala qailun, kalaulah ada seseorang berkata, innal jirma, sesungguhnya jirim al-fulani yang tertentulah, khalin anil harakati was sukun ma'an, jirim tersebut dia sepi ataupun kosong daripada harakat dan sukun serentak. Maksudnya jirim itu bergerak pun tidak, diam pun tidak, serentak. La yasduqu aqluka bizalik, akal kamu tak akan dapat membenarkan. Di annal khuluwahu, kerana sesungguhnya tiadanya jirim ataupun sepi atau kosongnya jirim ataupun jirim lah di sini, anil harakah was sukun mustahil, daripada harakat dan sukun itu mustahil. Harakat sukun maknanya bergerak dan tak bergerak. Mustahil jirim itu dia bergerak pun tidak, tak bergerak pun tidak. Dia mesti salah satu. Kalau dia bergerak, maknanya dia tak akan sukun. Kalau dia sukun, dia tak akan bergerak. Tak boleh terangkat kedua-duanya. Tak boleh. Mustahil. Maka di sini salah satu daripada sifat nafsiah bagi jirim juga. Jadi ada yang saya bagi tahu tu, Imam Ghazali kata Imam Ghazali kata adanya benda yang dipanggil mujarrad itu pendapat yang tidak muktamad lah. Itu tak dapat nak dibuktikan. Masalahnya pendapat yang mengatakan bahawa ada jirim yang mujarrad itu, maksud mujarrad di sini mujarrad anil maddah, mujarrad anil makan. Mujarrad anil makan. Dia ada mujarrad anil makan, mujarrad anil zaman. Tapi biasanya mujarrad anil makan. Sebab apa? Mustahil mujarrad anil zaman kecuali Allah Ta'ala saja. Kecuali Allah Ta'ala saja. Dan bahkan Allah Ta'ala itu tajrid anil makan wa zaman. Nanti
bila kata tajrid anil makan wa zaman, nanti maknanya benda tu samalah dengan Allah Ta'ala. Itu nanti ada bahas juga tu. Misalnya sekiranya benar pendapat yang mengatakan ada jirim yang mujarrad, maksudnya mujarrad anil makan wa zaman. Kalaulah ada jirim yang mujarrad anil makan wa zaman, maka samalah dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kan kita kata Allah tu tajarrud anil makan wa zaman juga. Di sini perlu diingat, dhabit mumasalah dan mukhalafah itu pada isbat, tidak pada nafi. Itu saya kata nanti dalam bab mukhalafah lil hawadis kita akan bahas. Dhabit mumasalah atau mukhalafah itu hanya pada isbat, tidak ada pada nafi. Dua-dua kita nafikan dua-dua, maka sama. Tak boleh. Contoh, kucing tak ada tanduk. Zaid pun tak ada tanduk, maka Zaid sama dengan kucing. Tak boleh. Dia tak boleh. Menafikan tak ada. Penafian tak boleh jadikan sebagai dhabit untuk mumasalah. Contohnya kucing tak ada tanduk. Kucing mana ada tanduk kan? Zaid pun tak ada tanduk. Jadi dua-dua tak ada tanduk sama. Itu bukan dhabit mumasalah. Dhabit mumasalah pada isbat. Kucing ada mata, Zaid ada mata. Sama-sama ada mata. Itu isbat, benda yang ada. Kalau nafi tak jadi mumasalah. Contoh, Allah Ta'ala tidak perlu makan dan mujarrad anil makan wa zaman. Jadi ada jirim yang mujarrad anil makan wa zaman. Kalau ada lah, setakat ni tak dapat yang dibuktikan lagi. Ada jirim yang mujarrad anil makan wa zaman, tak dapat dibuktikan. Ada teori mengatakan mujarrad anil makan ada, mujarrad anil zaman belum ada lagi. Sebab apa? Nanti pengertian makan, pengertian zaman menurut ahli sunnah tu nanti kita akan bahas nanti dalam bab mukhalafah. Allah tak bertempat. Kenapa? Apa itu tempat? Allah tak bermasa. Kenapa? Apa itu masa? Itu nanti ada pembahasan ahli sunnah. Jadi mujarrad anil makan wa zaman itu belum dapat dibuktikan lagi lah. Bahkan falsafah pun bila kata jirim mujarrad itu hanya mujarrad anil maddah wal makan. Bila dia mujarrad anil maddah, automatik dia mujarrad anil makan, dia tidak akan tahayus. Maka itu tidak memberi dhabit kepada persamaan atau masalah atau mukhalafah. Dia punya dalil dia apa? Buktikan itu je. Buktikan. Imam Ghazali hanya kata roh ataupun dan yang berada di alam malakut itu dia mujarrad anil maddah anil makan. Roh itu jisim yang mujarrad. Jadi itu hanya teori, tak dapat dibuktikan. Jadi nanti ada timbul persoalan. Jadi roh dalam badan kita itu adakah dia hulul atau ittihad? Adakah roh dalam badan kita itu dia hulul atau dia ittihad? Kalau dia hulul berarti dia bukan mujarrad anil makan. Kalau dia ittihad, mustahil dia ittihad dengan jasad. Dia ada itu panjanglah, pembahasan panjang. Jadi apabila sesuatu itu dia tahayus, automatik dia tidak boleh sepi daripada harakat dan sukun. Sebab harakat itu kan intiqal min makanin atau min mahallin ilal mahallin, min mahallil awal ila mahallis sani. Itu kan harakat namanya, intiqal. Jadi bila dalam keadaan dia tidak harakat, berarti dia sukun, dia tetap pada mahal yang sama. Jadi dah tentulah yang mengambil ruang mesti harakat dan sukun. Itu sifat nafsiah bagi jirim. Maka akal dini kata mustahil jirim itu tidak bergerak dan tidak sukun. Itu contoh lah. Kemudian dibagi tentang yang wal jaizu. Perkara yang harus itu saya rasa dah bahas juga semalam. Itu kan. Wallazi yasduqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adami ukhra. Iaitu sesuatu yang akan membenarkan dengan kewujudannya dalam satu masa dan dengan ketiadaannya pada masa yang lain. Kawujudi waladin li Zaidin, seperti wujudnya anak bagi Zaid. Fa iza qala qailun inna Zaidan lahu waladun jawaza aqluka sidqa zalik. Wa iza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka sidqa zalik. Fa wujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yasduqul aqlu bi wujudihi wa adamihi. Jadi kalau ada orang kata Zaid ada anak, maka akal kata akal boleh terima lah Zaid itu boleh ada anak. Benar.
Dan ada juga kalau kata Zaid tak ada anak, maka akal pun membenarkan. Di sini sepatutnya dia guna nama lain lah, tak patut guna nama Zaid. Contoh sepatutnya Zaid ada anak, Umar tak ada anak. Takut nanti orang pelik. Macam mana tadi kata Zaid ada anak, sekarang kata Zaid tak ada anak pula dah. Itu kan tanakut. Mana satu Zaid ada anak ke tak ada anak. Tapi dia gunakan di situ kan biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Maksudnya bukan di segi wakilnya. Di sini kita tak membahas hanya wakil. Kita membahas di fi zihni. Zahid boleh ada anak dan boleh tidak ada anak. Fi zihni. Akal kan di sini. Akal di sini. Jadi secara wakilnya pun boleh. Mana kita tengoklah Zaid maksudnya boleh dia ni ada anak dan boleh dia, tapi tak boleh bersamalah. Dia ni ada anak dan tak ada anak. Itu mustahil lah. Itu dia sebenarnya dia ada anak ke tak ada anak. Di sini maksud dia bagi contoh tu, Zaid boleh-boleh saja Zaid tu ada anak, ataupun boleh-boleh saja Zaid tu kalau Allah takdirkan tak ada anak pun boleh. Patutnya contoh itu dia bagi orang lain pun tak apa, tapi dia bagi di sini, di fizih ni. Faham Contoh je tu apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi akal. Kemudian sambung ni. Fahazihil aqsam ats-tsalasah. Fahazil aqsamus tsalasah yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. Maka tiga pembahagian ini berpijaklah ke atasnya kefahaman tentang akidah-akidah. Maksudnya kalaulah orang itu tak faham tiga hukum akal ini, susah dia nak faham akidah yang berdalilkan akli lah. Susah dia nak faham akidah yang berpijak di atas dalil akli. Dia kena fahamlah dulu apa maksud wajib, apa maksud mustahil dan apa maksud harus, maka baru boleh dia memahami dalil-dalil bagi akidah secara akal. Kalau tak dia jadi taklid je lah, bukan tak tahu, tak faham. Maksudnya dia tahu akidah tapi tak faham. Masalah taklid kita dah bahas kan. Fatakunu hadhihi thalasa wajibatan. Maka jadilah tiga perkara ini wajib ala kulli mukallafin, ke atas setiap mukallaf, min zakarin wa unsa, daripada lelaki dan perempuan. Lianna ma yatawaqqafu alaihi alwajib yakunu wajiban. Kerana sesungguhnya apa yang berpijak ke atasnya sesuatu yang wajib, maka dia pun jadi wajib. Maksudnya kan ada teori tu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang mana kewajipan itu tidak sempurna dengannya sebagai satu wasilah, sebagai alat, maka dia pun wajib. Jadi makrifat akidah tu kan wajib, mengetahui akidah tu wajib. Dan kalau orang itu tidak memahami hukum akal, dia tak akan faham akidah, maka memahami hukum akal itu pun jadi wajib untuk memahami akidah yang wajib. Faham? Senang je lah, tak susah dengan pening-pening. Mungkin kitab ni saya baca, saya terjemah rasa macam susah, tapi benda mudah je. Kitab kenalah susun elok bagi nak membahaskan tentang Allah kan, akidah. Mestilah dia susun dalam bahasa-bahasa yang agak susah sikit bagi orang awam. Tapi kalau di sini kan dia kata kifayatul awam, macam mana lagi kan? Dah tak ada dah darjat bawah daripada orang awam. Bal qala Imamul Haramain, bahkan kata Imam Haramain, inna fahma hadhihi thalasa hiya nafsul aqal. Kata Imam Haramain, memahami tiga perkara inilah nafsul aqal, akal itu sendiri. Jadi maknanya kalau orang tak boleh faham tiga benda ni, maka dia tak ada akal. Contohnya dia kata jam'ul bainad diddain tu boleh berlaku, tak ada akal. Maknanya dia kata Zaid dalam masa yang sama bergerak, Zaid dalam masa yang sama tak bergerak dalam masa yang sama, boleh? Itu tak berakal lah tu. Orang tak ada akal tu. Maknanya berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam satu masa, satu tempat, mustahil. Jadi dia tak faham, dia kata boleh, tu memang confirm tak berakal lah tu. Jirim tak mengambil ruang, itu tak berakal lah tu. Allah mengambil ruang, itu berakal ke tidak? Nanti kita bahas.
Nanti kita kenapa Allah tak mengambil ruang? Kenapa akal mengatakan bahawa Allah tidak mengambil ruang? Jadi ada hujah akal dia kenapa Allah tidak mengambil ruang. Kemudian bila puak-puak Wahabi itu dia tak faham, dia kata tulang korang guna akal. Kami tak guna akal, kami guna nakal. Kami guna Quran. Jadi dia rasa dia guna dia faham Quran, saya tak tahulah dia faham Quran tu guna apa, saya tak tahu. Dia tolak akal. Lepas tu dia kata dalil dia Quran. Boleh ke orang yang tak ada akal faham Quran? Orang yang tak ada akal faham Quran? Boleh ke? Dia cakap pun tak tahu. Dia sendiri tak faham apa yang dia cakap. Tu Wahabi. Sebenarnya dia salah akal. Dia ada akal, tapi akal dia salah memahami ayat Quran. Kalau dia betul-betul faham ayat Al-Quran, maka dia tak akan kata Allah bertempat. Dia tak faham Quran tu. Dia faham ikut fahaman dia ikut fahaman Ibn Taymiyah, dia ikut fahaman Wahabi-Wahabi yang lain. Tu dia katalah Allah Taala tu bertempat. Lepas tu Syekh kata salafus soleh sepakat Allah bertempat. Sejak bila pula salafus soleh bertempat Allah Taala? Mendakwa kesuka hati dia. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif makna al-wajib wa makna al-mustahil wa makna al-jaiz falaysa bi'aqilin. Kata Imam Haramain, siapa yang tidak mengetahui makna wajib, tak faham makna mustahil, tak faham makna harus, falaysa bi'aqilin, maka dia bukanlah orang yang berakal. Benda wajib pun tak faham, benda mustahil pun tak faham, benda harus pun tak faham, maka bukan falaisa biaqilin, bukan orang berakal. Tapi ingat bila kata laisa biaqilin nanti akhirnya akan jadi apa? Ghairu mukallaf. Itu lain, itu maksud lain. Maksudnya kan orang yang mukallaf itu mesti Islam boleh berakal, mestilah akil. Di sini kalau tak faham ni ghairu akil, memang orang gila tu lah. Tapi kalau orang tu dia tak gila, dia boleh makan, minum, kahwin, jual beli, boleh baca semua, boleh tengok YouTube, boleh semua, tiba-tiba dalam bab ni dia tak faham. Ini dia bukan ghairu akil, kita tak kata ghairu akil. Ini dia kata bodoh lah, atau nak cakap macam mana lagi kan, bahasa kasar. Sebab apa kalau macam tu laisa biaqilin, bukan mukallaf kan? Maksudnya dia tak tahu, tak nak guna akal dia. Allah Taala kan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jelas tu. Surah Yusuf. Jelas kan? Nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Macam mana? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kamu la'allakum ta'qilun. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jelas. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu berfikir, gunakan akal untuk memahami Quran dalam bahasa Arab itu. Tak tahulah Wahabi ni macam mana sekabut. Tak boleh guna akal. Kau guna akal. Itu guna akal lah tu. Tapi Allah semua guna akal. Payah. Jahil murakkab ni payah. Faiza qila huna, jika dikatakan di sini al-qudratu wajibatun lillah, adapun sifat qudrah itu wajib bagi Allah Taala, kanal makna, maka adapun maknanya ialah qudratullah la yasduqul aqlu bi adamiha. Kudrah Allah itu akal tidak boleh membenarkan ketiadaannya. Jadi bila kata Allah Ta'ala maha berkuasa, maka tidak ada akal yang salim, akal yang sahih boleh menafikan benda itu. Mesti ada. Mustahil Allah Ta'ala tidak ada kudrah. Mustahil Tuhan itu tidak ada kuasa.
Li'anna al-wajiba huwa allazi la yasduqul aqlu bi'adamihi kama taqaddama. Kerana sesungguhnya sesuatu yang wajib itu dia adalah perkara yang mana akal tidak dapat membenarkan akan ketiadaannya, kama taqaddama, seperti mana yang telah lalu penjelasannya. Wa ammal wajib bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun perkara-perkara yang wajib dengan makna apa-apa yang yusabu ala fi'lihi, yang diberi pahala dengan mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi seksa kerana meninggalkannya, fahuwal ma'nan akhar. Itulah makna lain, bukan makna laisa muradan fil ilmi tauhid, bukanlah maknanya, bukanlah itu yang dimaksudkan di dalam ilmu tauhid. Fala yashtabihu alaikal amru, janganlah perkara tersebut mengelirukan kamu, mensamar-samarkan kamu. Kalau wajib, maksudnya wajib syar'i, wajib fiqah, itu lain. Jangan yang yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu wajib fiqah. Jadi jangan disamarkan, jangan keliru, jangan confuse antara wajib akal dengan wajib fiqah. Saya dah bahas dah tentang hukum tu, pecah hukum, ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat. Itu nanti kita tunggulah. Faris agak sibuk sikit. Kita tunggu dia punya saya pun tak buat-buat lagi. Kalau nak dengar kuliah, nak salin, payah juga tu. Tapi nanti saya tulis dengan tangan, saya bagi kat dia, nanti dia buat dalam bentuk ni lah, grafik, insyaAllah. Naam, law qila yajibu 'ala al-mukallaf al-i'tiqad al-qudratillahi ta'ala. Ya, kalaulah dikatakan, naam tadi, yang membenarkan yang tadilah. Lau qila, kalau dikatakan yajibu 'alal mukallaf, wajib ke atas mukallaf, i'tiqadu qudratillahi ta'ala, beriktikad akan kudrah Allah Ta'ala, kanal makna yusabu 'ala zalika wa yu'aqabu 'ala tarki zalik. Jadi kalaulah dikatakan wajib ke atas mukallaf itu beriktikad akan kudrah Allah Ta'ala, maka maknanya diberi pahala atas yang demikian itu dan diseksa kerana meninggalkannya. Kalau kita kata tadi, kan saya dah bahas dah sini, dia kata wajib bagi seorang mukallaf itu beriktikad bahawa Allah itu ada sifat kudrah. Itu wajib, itu di situ wajib syarak. Maknanya kalau dia tak beriktikad, dia berdosa. Beza ni musannaf nak mendatangkan contoh ibarat ataupun teks yang menunjukkan wajib akal dan wajib syarak. Fa farqun baina an yuqal, maka berbeza di antara mengatakan i'tiqadu kaza wajib, beriktikad dengan ini wajib, wa baina an yuqal al-ilmu masalan wajib. Beza tu. Dengan mengatakan bahawa i'tiqad begini adalah wajib, dengan mengatakan bahawa sifat ilmu itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala, itulah lain. Jadi kalau kita contoh, saya bagi dengar ni, contoh saya lah. Wajib bagi seorang mukallaf itu untuk dia beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu wajib ada sifat ilmu. Kerana ada dua perkataan wajib di situ. Wajib bagi setiap mukallaf. Maka wajib yang pertama ni wajib syarak. Maknanya kalau dia tak buat, dia berdosa. Apa dia? Wajib bagi setiap mukallaf, maknanya wajib syarak. Untuk beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat ilmu. Jadi Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat ilmu itu wajib akal. Maksudnya akal kita tak boleh terima kalau Allah tak ada sifat ilmu. Akal kita tak boleh terima yang Allah ini tak ada sifat ilmu, mesti ada sifat ilmu. Maka itu namanya wajib akal. Itu beza. Yang pertama tadi wajib syarak. Boleh kot, mudah je kan. Itulah saya pun kena, kalau dia orang guna lafaz lain kan. Guna lafaz wajib juga. Kalau guna lafaz lain tu kan, lazim misalnya kan, hukum apa, contohlah, sebab lazim ada lagi dia punya dia punya makna lain. Misalnya gunakan lazim, mustahil dan harus, kan mudah sikit. Tapi dia guna wajib juga. Bila dia guna wajib, orang pun pening. Orang yang biasanya kalau yang
yang belum biasa dengan bahasa Arab misalnya, dia akan confuse antara wajib syarak dengan wajib akal. Tukarlah logik. Logik bahasa Arab tak ada logik pula dalam masalah dia. Li'annahu iza qila al-ilmu wajibun lillahi ta'ala, kerana sesungguhnya jika dikatakan ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala, kanal makna anna ilmu Allah Ta'ala la yasduqul aqlu bi'adamihi. Jadi kalau dikatakan ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala, maka maknanya ialah sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala itu akal tidak membenarkan akan ketiadaannya. Allah akal tak boleh terima, Allah tu tak ada sifat ilmu. Itu wajib akal. Wa amma iza qila i'tiqadul ilmi wajib, adapun sekiranya dikatakan bahawa beriktikad akan ilmu itu wajib, kanal makna yusabu in i'taqada zalika wa yu'aqabu in lam ya'taqid, maka maknanya ialah dia akan diberi pahala jika dia beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu, dan dia akan diseksa sekiranya dia tidak beriktikad Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu. Fahrus alal farqi bainahuma, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya fahris, sangat mengetahui perbezaan terhadap dua perkataan tersebut, wajib syarak dan wajib akal. Wala takun mimman qallada fil aqaidid din, dan janganlah kamu jadi daripada orang-orang yang hanya bertaklid. Taklid ni ikut-ikut orang tanpa tahu dalil, tanpa faham. Fil aqaidid din, pada akidah-akidah agama, fayakunu imanuka mukhtalafan fi, maka ketika itu jadilah iman kamu diperselisihkan padanya. Fatakhludu finnar, kamu boleh jadi kekal dalam neraka di sisi pendapat ulama yang mengatakan la yakfi taklid, tidak cukup untuk taklid. Qala Sanusi, berkata Imam Sanusi rahimahullah, walaisa yakunu syakhsu mu'minan, tidaklah seseorang itu dianggap sebagai beriman iza qala, jika dia mengatakan ana jazimun bil aqaid, aku mantap dengan akidah aku, walau qutti'tu qit'an la arji'u, kalaulah aku dicincang-cincang, dipotong-potong, maksudnya dipincang-cincang, la arji'u, aku tidak akan berpaling daripada akidah aku, an jazmi haza, daripada keyakinan kemantapan akidah aku ini. Maknanya kata Imam Sanusi, kalaulah satu orang tu dia claim, dia taklid, dia tak tahu dalil akli, tapi dia kata akidah aku mantap, akidah aku jazm, kalau kau orang cincang aku pun aku tak akan berganjak daripada akidah aku. Tapi bila tanya dalil, tak tahu dalil. Mukallid lah ni. Kata Imam Sanusi, balla yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatan min hadhil khamsin bi daliliha, bahkan dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin sehinggalah dia mengetahui setiap akidah daripada akidah 50 ini dengan dalil-dalilnya. Kata Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi kata, orang tu dia kata aku akidahku mantap, jazm, dalil akli tak tahu, maka dia tidaklah orang beriman, bukan sebagai seorang yang beriman menurut Imam Sanusi. Jadi menurut Imam Sanusi, seseorang itu tidak akan dia anggap beriman kalau dia tidak mengetahui dalil bagi akidah tersebut. Ini pendapat Imam Sanusi. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yu'khazu min syarhil aqaid, dan mendahulukan ilmu ini adalah satu kefarduan seperti mana yang diambil daripada Syarhil Aqaid, kitab syarah akidah, iaitu akidah Nasafiyah yang disyarah oleh Imam Taftazani. Jadi Imam Taftazani itu seorang ulama besar Asy'ariyah lah. Kita dah bahas saya dah bahas itu tentang siri yang ke-6 tak silap saya, tentang ulama-ulama Asy'ariyah. Antara muhakkikin Asy'ariyah tu salah seorang Imam Taftazani. Dia buat satu syarah namanya Syarah Aqidah Nasafiyah. Itu yang paling masyhur lah, beratus-ratus ulama buat hasyiah tentang Syarah Aqidah Nasafiyah oleh Imam Taftazani. Jadi dalam kitab tu Imam Taftazani mengatakan mendahulukan ilmu akidah itu fardu bagi setiap orang, mana sebelum dia belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar apa saja, wajib dia mengetahui akidah lah. Awaludin ma'rifatullah. Kalau orang tu tak kenal Allah, macam mana dia boleh semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
li'annahu ja'alahu asasan yanbani alaihi ghairuh. Kerana sesungguhnya akidah itu adalah asas yang mana terbina ke atasnya selainnya. Fala yasihu al-hukmu biwudu'i syakhsi aw salatihi illa iza kana aliman bihadhihi al-aqaid. Maka tidak sah hukum bagi wuduk seseorang itu ataupun solat seseorang itu melainkan sekiranya dia sudah pun mengetahui akidah-akidah ini, au jaziman biha, atau mantap dengannya, alal khilaf fi zalik, bersama dengan khilaf pada yang demikian itu. Jadi kesimpulan dia, ada ulama berpendapat, saya dah bagi tahu dah benda ni pun dalam siri-siri sebelum ni kan. Jadi ada ulama mengatakan seperti Imam Sanusi dan Ibn Arabi mengatakan tak sah kalau dia tahu akidah, tak tahu dah dalil iman, tak sah, kufur. Mana solat pun tak sah, wuduk pun tak sah. Jadi pendapat yang muktamad mengatakan bahawa Asy'ariyah lah, dia tidaklah dikatakan kufur, masih lagi beriman tetapi asin, mukmin asin. Orang beriman tapi berdosa. Maksudnya tidak melaksanakan kewajipan dia mengetahui dalil-dalil mengenai akidah. Kerana apa? Kata Imam Sanusi, beratus-ratus ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita, afala ta'khilun, afala tatafakkarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilas sama' kaifa banainaha. Ratus ayat, 600 lebih ayat. Jadi mustahil kita kata benda tu, ayat-ayat tu hanya sekadar harus saja, mustahil. Jadi Asy'ariyah kata wajib. Bahkan Imam Sanusi Ibn Arabi tu pendapat dia agak ekstrim lah, sampai kafir kan. Tapi yang muktamad dalam Asy'ariyah, dia mukmin asin, itu pun kalau dia ada keahlian di dalam berfikir. Dan kata ulama, kalau dia boleh berjual beli, itu sudah menunjukkan dia boleh berfikir. Kalau dia boleh install Facebook, Instagram, dia boleh tengok YouTube, itu maknanya dia berakal lah tu. Jadi mustahil dia tak boleh tahu dalil tentang akidah-akidah. Benda mudah sangat. Lebih mudah daripada jual beli. Siapa yang menganggap susah itu bisikan syaitan. Ataupun ada orang yang menyusah-nyusahkan dia, atau dia menyusahkan diri sendiri. Saya akan jelaskan satu-satu, mudah saja. Tak susah sebenarnya. Siapa yang mengatakan susah tu, tak tahulah. Mungkin akal dia ada short sikit kot. Kalau betul-betul bukan ahli dalam berfikir, memang tak boleh, orang Melayu panggil apa, 3 suku, isin 3 suku ke apa istilah dia, itu mungkin lah kot, tak wajib. Jadi kata Syekh Fuduli, jangan jadikan iman kita mukhtalaf fih. Maksudnya kalau Imam Sanusi, Imam Ibn Arabi mengatakan kafir, walaupun jumhur yang lain mengatakan bahawa masih iman tapi asin, maka janganlah jadikan iman kita itu mukhtalafi, jadi yang sepakat. Jadi kita belajarlah akidah dengan dalil dia mudah sahaja. Mudah sangat. Orang boleh kaji, boleh cipta handphone, boleh boleh operate dia punya handphone tu, boleh operate software tu. Saya pun kadang sampai pening macam mana dia orang boleh buat benda ni. Tapi nak belajar dalil akidah tak boleh, susah. Mustahil. Mudah aja dalil akidah ni, sangat mudah saja. Yang saya terangkan tafsir lah, itu lain lah, itu tak wajib. Pukul berapa ni? Pukul seboleh dah. Cukup kot. Nanti kita sambung. Bolehlah sikit lagi, ini ada kaitan juga. Wa iza qila al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, jika dikatakan bahawa al-ajaz, lemah itu mustahil bagi Allah Ta'ala, ke atas Allah Ta'ala, kan al-makna, maka maknanya ialah annal ajza la yasduqul al-aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Maka maknanya ialah sesungguhnya sifat lemah itu akal kamu tidak akan dapat membenarkan akan terjadinya perkara tersebut ataupun wujudnya sifat lemah bagi Allah Ta'ala. Akal tak boleh terima yang Allah tu lemah. Itu maknanya mustahil. Wa kaza yuqalu fi baqil mustahilat. Begitu jugalah yang dikatakan bagi semua baki, ya, ataupun bakilah sisa-sisa bagi perkara-perkara yang mustahil. Wa iza qila, jika dikatakan razaqallahu Zaidan bi dinarin
Allah Ta'ala memberi rezeki kepada Zaid dengan 1 dinar. Yuqalu jaizun. Maka dikatakan benda tu harus. Mana Allah Ta'ala bagi rezeki kepada Zaid dengan 1 dinar misalnya, maka benda tu harus. Maksudnya tidak wajib bagi Allah, tidak mustahil bagi Allah. Benda tu hanyalah harus bagi Allah Ta'ala. 1 dinar boleh, 10 dinar boleh. Tak bagi pun boleh. Inna zalika la yastuqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adami ukhra. Sesungguhnya maknanya sesungguhnya yang demikian itu akal kamu membenarkan boleh wujudnya dan boleh juga tidak wujud. Maksudnya boleh Allah Ta'ala nak bagi Zaid 1 dinar dan boleh juga Allah Ta'ala tak nak bagi. Wajib bukan mustahil tapi harus. Jadi nanti akan sambung wal nazkur laka ala qidah khamsin, nanti kita sambung ibarat yang seterusnya insya-Allah. Jadi kepada yang baru-baru ikut grup, yang baru-baru ikut pengajian, saya bukan perintahkanlah, saya nasihatkan dengar daripada mula. Dengar daripada mula. PKP ni tak ada buat apa, dengar daripada mula siri 1 2 3 4 5 6, kemudian masuk kitab Kifayatul Awam siri 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 12 kan. Ada satu lebih kurang dalam sejam lebih lah. Jadi rajin-rajinlah tengok kalau betul-betul nak menguasai. Kalau nak jenis celup-celup je pun tak apalah. Sebab tak semua apa yang saya sampaikan itu wajib. Yang wajib yang akan saya sampaikan ni kita tak masuk lagi pun. Jadi tapi cuma yang nak mendalami itu bolehlah dengar siri 1 sampai 6 dan kitab pun dah bermula 1 sampai 6. Kita akan khatamkan ni kalau boleh insya-Allah, kitab ni kita khatamkan. Kalau diizinkan Allah Taala insya-Allah kita khatamkan. Dia mungkin PKP ni sambung kot sampai raya katanya, wallahu alam. Ramadan pun kita sambunglah insya-Allah. Jadi setakat tu dulu, yang mana ada soalan boleh tanya, boleh WhatsApp, boleh type di situ pun boleh, dalam grup pun boleh type, dalam WhatsApp pun boleh hantar, pulanglah. Call pun boleh, kalau nak dengar jawapan instant segera call terus. Wallahu alam, setakat tu dulu. Paling baik daripada Allah Taala, pentadai kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf dan bagi taufik kita faham dan sampaikan tangguh. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.